kerana begitu bergaya sekali. Moni, orang kuat kita, memegang rekod dunia sama cara powerlifting. Soket Sunda bertahta permata, buat hiasan jadi bualan. Pandemik melanda seluruh dunia, atlet berkorban demi ataupun Sucat Jai Sarupa, Azim Fahmi, Aura Rabuan Pit 1982 di New Delhi. Dibawanya kini dan keberanian seorang lagi atlet dari China, yaitu Chen Guanfeng yang berlari di lorong yang ke-9. Siapa dia? Manusia terpantas. Siapa yang akan menghabiskan perlombaan ini di hadapan sekali? Pada saya, ketika ini rekod tidak akan menjadi keutamaan. Ketika ini adalah untuk membencut sehabis mungkin dalam tempoh kurang daripada
ataupun lebih kurang 10 saat sahaja untuk mereka. Taftian, Shen Ye menjadi tumpuan lensa kamera. Azim, walaupun tidak kelihatan pada pandangan kita, tapi semuanya mendoakan kepada Azim untuk memecut, menewaskan 7 pencabarnya yang lain. Jarum jatuh ke lantai pun boleh kedengaran. Azim melihat ke hadapan. Fokusnya kini adalah untuk melakukan pecutan. Itu dia. Okey. 1982. Aaron Alfred Angin telah melakukan perkara yang sama sehingga menjejaskan konsentrasi Suchard. Ketika itu yang membolehkan Rabuan Pit menang pingat emas dengan 10.82 saat. Dak Bang, juara Sukan C, dan dia disingkirkan daripada perlumbaan. Apa GKCO 1062 Kurikulum dan Kesihatan Diri disediakan oleh Nur Syahidina binti Abdul Ghalik oleh pensyarah Encik Umar Firdaus bin Razlan. Baiklah, kita buat 5 dasar utama. Yang pertama, dasar utama 1, kegiatan kurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Yang kedua, untuk dasar ini dia lebih pada peranan pihak sekolah. Yang kedua, dasar utama kedua, melalui penyertaan murid dalam kegiatan kurikulum adalah wajib. Di sini kita melihat kepada peranan murid. Yang ketiga, dasar utama yang ketiga, penyertaan semua guru adalah wajib. Itu peranan guru dalam penyertaan unit uniform. Yang keempat, dasar utama pelaksanaan kegiatan kurikulum, iaitu peranan murid dalam memilih bidang masing-masing. Yang terakhir, dasar utama kelima, penyertaan secara beramai-ramai dan secara bekerjasama, iaitu daripada peranan guru dan juga peranan murid. Cikgu Haikal merupakan seorang guru besar di SK Cherry Permata dan mendapati murid-murid di sekolahnya tidak melibatkan diri dengan aktif dalam aktiviti kurikulum kerana mereka lebih berfokus terhadap mata pelajaran akademik berbanding kurikulum. Namun, semangat menghibah dan kekitaan dalam kalangan murid juga tidak dapat diamalkan dengan baik sewaktu pelaksanaan aktiviti kurikulum. Jadi, jelaskan dasar pelaksanaan kurikulum di sekolah yang dapat membantu Cikgu Haikal bagi mengatasi masalah di kelas. Dasar utama kedua, KPM, iaitu penyertaan setiap orang murid merupakan matlamat gerak kerja kurikulum yang dikehendaki untuk kita menggalakkan setiap murid untuk melibatkan diri dalam salah satu gerak kerja UB ataupun dipanggil sebagai unit uniform, kegiatan persatuan dan kelab serta kegiatan sukan dan permainan untuk seimbang dengan aspek akademik dan kurikulum. Jadi, penyertaan murid dan aktiviti kurikulum adalah wajib dan tiada terkecuali bagi melibatkan semua murid dalam aktiviti kurikulum. Ia merupakan dirujuk berdasarkan perkara 51 Surat Perdana Ikhtisas bilangan 1985.
Seterusnya, maksud dasar utama keempat, KPM, yang bermaksud menerangkan berkaitan setiap kegiatan kurikulum yang dijalankan merupakan lanjutan daripada proses pengajaran dan pengajaran PDP dalam bilik belajar. Ia juga mempunyai kesinambungan dan sangat penting dengan pembelajaran akademik melalui kegiatan kurikulum. Ia juga mampu membuka peluang kepada murid untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari di dalam bilik belajar. Kesinambungan antara teori dan amali berdasarkan peraturan kedua dalam Peraturan Pendidikan Kedua. Kurikulum Kebangsaan 1997. Baiklah, kita naik kepada kepentingan dasar utama keempat dan cadangan penyelesaiannya. Okey, yang pertama, fakta berdasarkan lanjutan kepentingan dasar utama yang keempat. Misalnya, terdapat 2 poin. Yang pertama, kegiatan kurikulum ini merupakan lanjutan daripada proses PDP dalam bilik belajar. Yang kedua, masalah murid yang mementingkan pelajaran akademik bagi memudahkan kepentingan untuk menyeimbangkan elemen-elemen pengetahuan dalam bilik belajar dan menjemahkan kepada pengalaman dan kemahiran baru, contohnya daripada segi aspek jasmani, rohani dan intelek. Seterusnya, kita melihat kepada penerapan elemen dasar utama yang keempat melalui kegiatan kurikulum dilaksanakan sama ada berjaya ataupun tidak, ataupun berkesan ataupun tidak kepada pelajar. Yang ketiga, cadangan untuk membantu masalah situasi tersebut. Yang pertama, menyusun program kurikulum takvim sekolah secara terancang. Yang kedua, pihak sekolah perlu mengambil bahagian dalam mana-mana pertandingan antara sekolah yang perlu melibatkan murid dan juga guru pengiring untuk menjayakan sesuatu pertandingan itu tersebut. Baiklah, seterusnya kita bergerak kepada kepentingan dasar utama kelima. Dan apakah cadangan penyelesaiannya? Kita bagi kepada 2, iaitu tujuan dan cadangan. Tujuan, apakah yang bermaksud pada dasar kurikulum yang kelima? Baiklah, iaitu murid akan melibatkan diri secara aktif tanpa menyela bangsa, kaum dan agama. Murid juga haruslah bekerjasama tanpa menyela latar belakang, hormat-menghormati dan bertoleransi dalam segala bentuk hal. Kesannya, ia mampu mewujudkan integrasi nasional untuk memberikan kesan positif kepada perpaduan rakyat Malaysia. Seterusnya, cadangan. Okey, cadangan untuk kita mengatasi masalah kurikulum yang kelima, iaitu melalui pemantauan terhadap aktiviti kurikulum dengan menubuhkan pertubuhan persatuan dan kelab sekolah dengan dalam masa yang sama memberikan sumbangan kemudahan. Contohnya, melalui penyertaan itu murid-murid perlulah membayar yuran. Seterusnya, melihat kepada konteks yang lain, iaitu dasar utama kelima, penyertaan secara beramai-ramai. Buktinya, pelaksanaan kegiatan kurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai, iaitu kerjasama tanpa ada unsur diskriminasi atau paksaan, tetapi lebih fokus pada peningkatan perpaduan dan integrasi dalam kalangan murid menurut Surat Berkeliling Ikhtisas Bil 17/2000 bertarikh 16 November 2000. Semoga ilmu yang dikongsi dapat manfaat bersama. Sekian, terima kasih.
yang bertua, taman cinta merdeka, kasih di hatiku ini untukmu tanah